8 orang. Mana lagi? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 kimia. So hari ni kita nak sambung mengenai kepekatan. So kepekatan larutan aqueous. Kepekatan. Apa yang kamu tahu tentang kepekatan? Contohnya, kamu masukkan air, bancuh air. Satu cawan air tu kamu letak teh ataupun kopi 2 sudu. Tapi satu lagi teh, cikgu saya pakai teh uncang cikgu, tak ada sudu-sudu. Okeylah, kita pakai kopi lah. Satu cawan tu kita pakai 2 sudu kopi, satu lagi tu kita pakai 10 kopi. So di antara 2 kopi tu, manakah kopi yang paling pekat? Confirm lah kopi yang ada 10 sudu kopi. Okay. So apakah yang dimaksudkan dengan kepekatan? Kepekatan itu bermaksud, jom kita tengok. Sebelum tu dalam buku nota kamu, tuliskan 6.5 kepekatan larutan aqueous. Apa sebenarnya yang dimaksudkan? Apakah yang dimaksudkan dengan kepekatan? Kepekatan ialah satu larutan ialah ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut. Macam tadi, saya kata kopi, air satu tu cawan 2 sudu kopi, yang satu lagi 10 cawan sudu kopi. So 10 sudu kopi tu, 10 sudu tu, itu mempunyai kuantiti zat terlarut. Kopi tu sebagai zat terlarut kamu. Kamu ada air, air tu adalah sebagai pelarut. Kopi tu adalah zat pelarut. Bila zat pelarut masukkan dalam larutan, dia pelarut dia akan jadi larutan. Okay. So, kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan. Biasanya dalam 1 desimeter padu larutan. Okay, so kena tahu apa tu desimeter padu. Apa itu 1 sentimeter padu? Okay, untuk kimia, kita tak ada guna sentimeter padu, kita guna desimeter padu. Apa benda cikgu? Kan kamu dah belajar fizik, senti kepada desi, desi kepada senti. Tu dah belajar, tak payahlah cikgu nak masukkan sekarang. Okay, so kepekatan, untuk mengirakan kepekatan kita ada 2 unit. Ini kena ingat. So unit yang pertama adalah gram dm cube, satu lagi mol dm cube. Yang ini baru salin. Yang ini baru salin. Yang tadi tak payah salin. Kepekatan yang pertama. Kepekatan yang pertama adalah jisim bahagi isi padu. Jisim bahagi isi padu, apa maksudnya? Jisim zat terlarut yang terlarut dalam 1 desimeter padu larutan. Jisim zat terlarut dalam 1 desimeter padu larutan. Ini bermaksud jisim bahagikan dengan isi padu. Jisim bahagikan dengan isi padu. Yang mana, kepekatan yang kedua menggunakan unit mol dm cube. Selalunya kita panggil dia, kan cikgu selalu cakap molar, 1 molar, 3 molar. Inilah namanya kepekatan. That is a kemolaran. Dalam bahasa Inggeris, molarity. So mol per dm padu, ini bermaksud yang tadi jisim, yang ini pula bilangan mol zat terlarut. Bilangan mol zat terlarut. Dalam yang terdapat dalam 1 desimeter padu larutan. Yang ini yang dikenali sebagai kemolaran. So sila salin rumus ini. So hari ni, esok tak ada kan. Kita akan main dengan kalkulator saja. Kalkulator equation. So yang kedua ini bilangan mol bahagikan dengan isi padu. So kalau kamu nampaklah kaitan di antara jisim. Satu, yang pertama kepekatan itu menggunakan jisim. Yang kedua dia menggunakan bilangan mol. Apa kaitan jisim dengan mol? Adakah masih kamu ingat bab 3? Untuk mencari mol adalah bersamaan jisim bahagi dengan jisim molar. Kalau tak ingat juga jisim molar, ketuk sikit, skru sikit, otak mana susul balik. Dah tak ingat lah cikgu jisim molar tu apa. Ingat tak relative atomic mass? Jisim atom relatif? Contohnya adalah air, H2O. So jisim molar dia adalah, kira berapa jisim atom untuk H? 1. Kalikan dengan berapa? 2 bilangan dia.
tambah dengan O. O bilangan jisim atom relatif dia 16. So bilangan dia adalah 18. So kalau jisim molar maksudnya 18 per gram per mol. Itu namanya jisim molar. Kalau yang lupa lah. Alah cikgu benda simple. Tak payahlah cikgu tunjuk. Okey, manalah tahu kita kadang-kadang ni macam saya kan. Banyak sangat benda nak ingat kan. Kamu kena ingat fizik lagi. Kamu kena ingat admat lagi. So terlalu banyak. Okey, yang kedua. Tengok sini yang kedua. Inilah yang cikgu kata. Apa kaitan antara mol untuk dalam kepekatan, dari satu dalam kemolaran. Dua-dua ini adalah kepekatan. Tapi dia mempunyai dua unit. Yang pertama jisim bahagi volume. Yang kedua adalah mol bahagi volume. Jisim bahagi volume tu isi padu. Kedua mol bahagi isi padu. Apa beza dia? Beza dia kalau kamu nak tukar, sebab tu cikgu kamu suruh kamu ingat yang ini. Apa kaitan yang ini dua? Nampak tak ada kaitan? Mol adalah sama dengan jisim bahagi jisim molar. So bagaimana? Boleh tak kamu convertkan, kamu tukarkan kepekatan menjadi kemolaran? Daripada unit GDM padu, kita nak tukar kepada unit mol DM padu. Daripada mol DM padu, kita nak tukar GDM padu. Cikgu, kenapa kena bahagi dengan jisim molar? Okey, so masih lagi kamu ingat apakah unit untuk jisim molar? So nak dapatkan G, daripada GDM padu, dia begini. Nak kamu dapatkan mol per DM padu. So nak dapatkan mol DM padu, so kamu kena bahagikan dengan jisim molar. Jisim molar tadi cikgu kata G per mol. Oleh sebab ini bahagi, kamu dah belajar matematik bahawa GDM padu boleh bahagi, kamu kalikan, kamu pusingkan dia, terbalikkan dia jadi mol per G. So ambil ni G potong, so tinggal siapa? So tinggal lagi mol bahagi DM padu. Oleh sebab itulah kenapa untuk tukarkan unit kepekatan gram per DM padu, kamu kena bahagikan menjadi jisim, bahagikan dengan jisim molar untuk mendapatkan kemolaran mol DM padu. Bagaimana pula dengan apabila nak tukarkan daripada mol DM padu, kamu nak tukarkan mol DM padu. Kamu nak tukar kepada GDM padu. Bagaimana? So, dia kata kat sini darab dengan jisim molar. Betul ke? So, kalau kamu darab dengan jisim molar, so jisim molar adalah G per gram kan? So, G per gram, G per mol. Adakah betul? So, tengok sini. Tengok sini. Mol sini potong, mol sini potong. Tinggal apa? Tinggal G per DM padu. So tinggal G DM padu. So betul lah bahawa kalau nak tukarkan kepekatan menjadi kemolaran bahagi jisim molar, nak tukarkan kemolaran nak pergi kepekatan kali jisim molar. So untuk nota yang ketiga ini perlu salin. Ini rumus ni tolong salin. Rumus ni tolong salin. So, apa yang dah kamu salin? Yang pertama, ini untuk kepekatan, rumus untuk kepekatan G per DM cube. Yang kedua, mol per DM cube. Yang ketiga, convert. Bagaimana the relationship between the concentration and the molarity, kepekatan dan kemolaran. Jom kita lihat. Bagaimana dia punya contoh soalan. Contoh soalan sini, kalau kamu lihat dekat sini, hitungkan kepekatan dalam unit G per DM padu bagi setiap larutan di sini. So dia bagi kepekatan mass dia bagi. Kemudian dia bagi unit isi padu. So dia nak kamu
dapatkan kepekatan G per dm padu. So bahagi je lah 40 bahagikan dengan 20. Ini budak tadika pun boleh jawab, ya tak? Senanglah cikgu. Okey, kita tengok yang kedua. Kita tak mencabar otak, ya tak? Okey, tak apa. So nak tukar pula dia kata 18 gram padu kepada dengan 750 cm padu larutan. So macam mana kamu nak tukarkan dalam unit G dm cube? Okey, yang ini jangan lupa. Yang ini unit dia 750 cm cube. Cm cube kamu tukar dulu kepada dm cube. So daripada cm nak tukar kepada dm, bahagikan dengan 1000. Yang ini fizik ya, kamu dah belajar ya. Pertukaran unit ya. So 750 bahagikan 1000, so kamu dapat dm cube. So mass tadi bahagikan dengan 1000. Okay, mass tadi bahagikan dengan isi padu. Okay, dah siap. Okay, hitungkan kemolaran bagi setiap larutan yang disediakan. Okay, bila dia kata kemolaran, okay, set in your mind that is a mole divide with the dm cube per dm cube. Okay, per dm cube. So maksudnya mole, so dah kalau soalan ni dia dah bagi berapa bilangan mole dan dia juga dah bagi berapa isi padu, just kamu bahagikan. Okay, jangan lupa ya, saya nak ingatkan bahawa unit itu sangat penting. Okay, unit itu sangat penting. Kalau kamu setakat tulis 2 saja tak ada unit, salah. Okay. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia bagi mol, dia bagi isi padu dalam cm padu. So tukar dulu isi padu ni dalam dm padu. Okay. Kemudian tekankan kalkulator, mol bahagikan dengan isi padu. Okay, simple. Okay, yang seterusnya. Okay. Seterusnya dia bagi kemolaran. Okay, ingat kan? Nak daripada kemolaran, dia nak tukar kepada unit G dm padu. So guna rumus yang ini. Okay, daripada kemolaran yang ini nak pergi kepada kepekatan. So dia apa dia? Kalikan dengan GC molar. So kalikanlah GC molar. So macam mana cikgu nak dapatkan GC molar? So masih lagikah kamu ingat GC molar untuk HNO3? So H1N14 tambah, okay, 3 oksigen ada 3, so 3 kalikan dengan 16. Okay, kemudian okay, kalikan dengan molarity. So, apakah kamu akan dapat? Kamu akan dapat unit G dm padu. Cikgu, saya masih blur lah cikgu. Macam mana boleh dapat G dm padu? Okey, tengok sini. Mol dekat sini, boleh tak crosskan dengan mol negatif 1? Ya, boleh. Matematik mah. So, matematik mol plus kali mol negatif 1. Yang ini indeks. Mol 1 tambah negatif 1. So, 1 tolak 1, kosong. So, mol sama dengan mol kuasa kosong samakan dengan 1. Matematik. Tak payahlah cikgu nak ajar matematik kan sekarang. Okey. So, dah siap. Okey, dah siap. Tuliskan unit dia. Okay, yang ini pula dia bagi dalam unit G dm padu, nak jadikan mol dm padu. So, nak dapatkan ini macam tadi, rumus yang tadi. So, kamu ada kepekatan, bahagikan dengan jisim molar. So dapatkanlah 1 by 1. Okey, dapatkan y by 1. Okey, kemudian bahagikan. Okey, kemudian kamu akan dapat GC molar dia berapa. Okey, boleh. Okey. Kita dapat menghitung bilangan mol zat terlarut dalam larutan sekiranya kemolaran isi padu larutan itu diketahui. Okey. So, ini satu lagi rumus yang perlu kamu ingat. Okey, tulis ya. So, ada berapa rumus? Ini adalah rumus yang keempat. Siapa yang masih tidur, mama-mama itu. Okey, so ini adalah rumus yang keempat. Okey, rumus yang keempat iaitu, okey, yang ini saja. N sama dengan MV. Apa tu cikgu? Mol, okey, sama dengan molarity, okey, kalikan dengan volume. Okey, so molarity kali kemolaran bahagikan dengan volume. Volume tu apa? Volume tu adalah isi padu. So kalikan dengan isi padu. So cikgu, macam mana cikgu boleh dapat macam itu? Okey, macam ini. Tengok. Okay, cikgu tulis ya. Molarity tadi unit dia apa? Unit dia adalah mol dm cube per dm cube. Kalikan dengan isi padu. Isi padu unit dia dm cube. So dm cube dengan dm negatif cube. Boleh tak kita cross? Yes, boleh. So tinggal apa? Tinggal mol. So dapatlah mol sahaja.
Okey, so kena tahulah. Okay, kita sebagai pelajar sains tulen, kita kena tahu apa sebab, macam mana dia boleh jadi mol. So kamu kena selesaikan, buktikan. Okay, you must be proof. Okay, how you get the number of mol. Kamu kena tahu bagaimana kamu nak kena buktikan. Okay, bagaimana kamu nak dapatkan bilangan mol. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, contoh soalan. Contoh soalan tak payah salin, kita terus tadi nanti dengan latihan. Okay, saya hanya nak tunjuk sajalah. Okay, so kamu tengok kat sini. So nak dapatkan dia bagi maklumat. Okay, nampak kan dia bagi maklumat apa? So dia bagi maklumat mengenai molariti. Alamak, apa benda Cikgu Ziana kau? Okay, sekejap. Okay, saya nak highlight. Okay, dia bagi molariti. Dia bagi isi padu. Dia nak bilangan mol. So what you have? So you got the volume, isi padu. Kamu juga ada molariti. So nak kirakan mol. So N sama dengan MV. Okay, untuk pengetahuan kamu, rumus ini akan kerap kali kamu gunakan. Okay, kerap kali kamu gunakan untuk penyelesaian masalah. So nanti kita akan masuk topik yang seterusnya. Semua akan menggunakan, kebanyakannya akan menggunakan N sama dengan MV. Okay, so dapatkan dulu unit, so kamu akan dapat mol. Okay, yang ini pula dia bagi unit cm padu. So dia bagi dalam cm padu, dia bagi molarity dalam mol per dm cube. Okay, so dia berkata nak dapatkan mol. So tukar dulu 200 cm padu ni kepada desimeter padu. So kalikan dengan molarity bahagikan dengan 1000. Okay, so maksudnya adalah N sama dengan MV bahagi 1000. Okay, kalau V ni dia dah tukar siap-siap kepada dm cube, so no need you to divide with the 1000. Tak perlu untuk kamu bahagikan dengan 1000. Terus saja N sama dengan MV. So bila cikgu cakap N, bila cikgu cakap M, so kamu kena tahu what stand for the M besar. M besar, that is a molarity. Unit dia mol per dm padu. N kecil adalah bilangan mol. V adalah volume. So dalam kimia kena ingat ya. Kena ingat. Okay, rumus-rumus berkaitan. Okay dah. Kita masuk kepada aktiviti. Okay, seronok ni nak buat aktiviti. Okay, so cikgu bacakan nama, tolong buat, selesaikan masalah ini. So cikgu nak jawapan. Okay, so kita pergi ke nombor 1. Okay, nombor 1, cikgu nak Adam Syahir. Okay, soalan nombor 2, cikgu nak Aina. Siap-siap kan Khadijah dah keluar. Okay, yang kedua cikgu nak Danish. 3, cikgu nak Danish. Keempat, cikgu nak Alisa. Kelima, cikgu nak Sarah. Okay, tolong sedia ya. Yang keenam, cikgu nak Syafiqah. Okay, ada 6. So, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okay, so dan tu dah hilang dah semua budak-budaknya ya. Okay, Hanana, soalan nombor 5. Nurin, soalan nombor 4. Tarshini, soalan nombor 3. Soalan nombor 2. Turga. Tenang je Turga. So, next. Dah tak ada. Mana hilang dah budak. Selalunya 4 beta ni ramai yang masuk 19/19 tapi hari ni kurang dah. Okay, so yang atas ni Turga juga. Sebab dia benda 2 yang senang. Tak ada masalah. Okay, so cikgu bagi masa mulai sekarang. 1 minit. Mulai sekarang. Okay, semua orang ada soalan dan semua orang kena selesaikan. Okay, sekarang cikgu bagi masa 1 minit. Okay, 1:27 cikgu tanya lagi sekali. So tolong isikan link kehadiran ya. Cikgu tak berapa nak nampak siapa yang masuk sebab cikgu mengajar sambil itulah cikgu kena tulis.
Okey, 1 minit ya. Okey, so masa dah tamat. Okey, kita pergi kepada one by one. Okey, so saya lihat ada 1, 2, 12, 11. Tadi Khadijah tadi dah terkeluar pula. Internet ni tak apa elok. Okey. So sila isikan link kehadiran ya kepada pelajar-pelajar yang masih lagi terisi. Okey. So kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, semua orang tekan kalkulator ya, pastikan semua orang boleh jawab. Okey. So kalau tak faham tanya cikgu. Okey. Yang pertama Adam. Adam? Ya, cikgu. Okey, apa jawapan yang pertama? Macam mana calculation dia? Nombor 1. 6 gram bahagi dengan 0.2 dm cube. Okey, berapakah yang kamu dapat? 30 gram dm cube. 30 gram dm cube. Tahniah Adam. Okey, tahniah. Okey, terima kasih. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 Aina, dia nak molarity. 0.4 bahagi 2. Bahagi 2. Berapa Aina dapat? 0.2. Unit? Tak ada unit salah tau. Saya tak lupa. Okey, DM padu. Mol Okey, mana? mol. Okey, mol. Slow. Okey, mol. DM. Negatif 3. Dia kena slow. Barulah dia menjadi macam Ayu je kan. Okey, soalan nombor 3. Tengok Cikgu Ziana, Ayu kan? Okey, nombor 3. Danish. Ya. Danish, macam mana Danish? Soalannya dia kata daripada molarity, dia nak jadikan GDM padu. Kali ke bahagi ke? 0.5 mol kali ke bahagi? kali. Kalikan dengan dia punya GC molar. Okay, GC molar berapa? Dalam kurungan 2 darab 1 2 kali 1 tambah 32 tambah 4 darab 16. Okey, so berapa ya Adam? Danish? 29. Dah kalikan dengan 0.5? Dah. So apa unit dia? G. 29 G DM 3. Okey, adakah betul kawan-kawan? Kawan-kawan adalah Joshua. Okey, terima kasih. 6 kali 4 tambah 32 tambah 2. Okey, betul ke kawan-kawan? Betul ya? Ada Danish kira. Okey, tambah 2. Kali 0.5. 49 ke 29 Danish? Ya. 49 ke 69? 29. 29. 4 kali 16 tambah 32 tambah 2 98 kalikan dengan 0.5. Cikgu dapat 49 betul-betul kau kira. Ya. Kira tu. 16 kali 4 tambah 32 tambah 2 98 kan, molarity dia punya GC molar 98 kan, kalikan dengan 0.5, so dapat 49 kan.
Cikgu. Okey. Saya silap. Itulah. Okey, tak apa. Okey, dah. Okey, yang ini careless mistake. Jangan sila elakkan nanti ya Danish. Terima kasih. Okey, soalan nombor 4. Alisa. Okey, daripada GDM cube dia nak tukar kepada kemolaran. Alisa. Okey, macam mana jalan kerja dia? Cikgu, saya tak pasti lah cikgu. Tak apalah. Kita salah, kita sama-sama belajar. Okey, berapa? Macam mana? So daripada ini kepekatan nak tukar kepada molariti. So kalau kamu tengok balik dia punya formula. Kepekatan nak tukar molariti bahagikan dengan GC molar. Okay, GC molar tu dia nak NaCl. So berapakah molariti? Dia bagi berapa? 1 point? 1.989. Okay, bahagikan dengan molariti untuk NaCl? 23. 355. Okey, 35.5 tambah 23. 1.989 bahagi N. So, berapa kamu dapat? Sekejap. Cikgu, saya tak pasti tau sebab kalkulator saya ni bengong sikit. Okey, berapa? 35.59. Betul tu kalkulator kau bengong. Betul ke? Salah. Salah. So, salah. Okey, 23 tambah 35.5. Okey. So 1.989 bahagi answer. So you got 0.034. 0.034. So sekejap lagi pergi beli kalkulator Shopee ya. Pakai Shopee tau. Nanti istimewa. Baik cikgu. Okey. Okey, so dapat unit dia. Pastikan unit tulis ya. So mol, DM, padu. Okey, dah siap. Okey, soalan nombor 5 Sarah. Okey, soalan nombor 5 Sarah. 2.5 dm padu 5 DM padu darab 0.2 mol dm negatif 3. Okey, kali dengan 0.2 mol DM negatif 3. So kamu dapat 0.5 mol natrium hidroksida. 0.5 mol je. Tak payah kita sebut dalam tu ya. So 2.5 times with this 0.2. So you got 0.5. Thank you. 0.5 mol. Terima kasih Sarah. Okey, soalan nombor 6. Syafika. Okey, Syafika. Berapa dia kata mol? Diberikan kemolaran 250 cm padu larutan barium hidroksida ialah 0.1. Berapakah bilangan mol ion hidroksida? So kalau dia nak bilangan mol, kamu dulu mula-mula kamu cari dulu N sama dengan MV dulu. So berapa kamu dapat? 0.1 Kalikan mol dengan darab 0.25. Lepas tu dapat 0.025. Lepas tu unit dia apa? Mol. Kan mol kan? So lagi lepas tu bahagi. kena bahagi ke? Kena bahagi dengan apa? OH tu. OH, Kenapa kena bahagi? Sebab dia nak cari OH tu. Dia nak cari OH. So berapa bilangan OH kat sini? 17. 17. So 17 tu kamu dapat daripada GC molar Okay, tak payah kamu kali dengan GC molar, Syafika. Okay, kamu just buatkan, kamu kena tahu daripada barium hidroksida ni, okay, semua orang kena tengok ya. So kalau dia ionized in water, bila dia mengion dalam air, dia akan menghasilkan 1 ion barium dan 2 ion hidroksida. Okay, mana cikgu tahu? Nampak sini 2. So kita letakkan 2 kat sini. So ada berapa mol kat sini? Ada berapa mol untuk hidroksida, Syafika? 2. So kamu buat je 2 kalikan dengan yang mol kamu dapat 0.025. Okey, faham Syafika? So berapa? Faham. Okey, berapa mol kamu dapat? 0.05. Okey, faham ya Syafika ya?
Tak perlu untuk kamu kalikan dengan GC molar. Kamu kalikan dengan saja berapa bilangan mol. Sebab itu gunanya kamu buatkan dia punya persamaan ion. Terima kasih Syafiqah. Okey, pergi kepada uji kendiri 6.5. Turga. Okey, apa yang kamu faham mengenai maksud kepekatan dalam unit gram per mol? Turga, Ya, cikgu. apa yang kamu faham? Apa maksud dia? Jisim zat terlarut yang terdapat di dalam 1 dm 3 larutan, cube larutan. Larutan. Okey, tahniah. Okey, soalan nombor 2. Okey, nyatakan 2 unit yang kamu tahu untuk mengukur kepekatan. Yang pertama, GdM negatif 3 okey, satu lagi. mol dm negatif 3. Good Turga. Okay, thank you. Okay, so ada 2 unit. Okay, kemudian nombor 3, Tarshini. Tarshini tak ada. Okay, saya tukar kepada siapa nak ya? Siapa tu ni? Siapa nak volunteer? Aina? Apa ni soalan yang mana? Soalan nombor 3. Apakah kemolaran larutan kalium nitrate yang terhasil? Dia ada mol, dia ada volume. So macam mana nak kira? Soalan nombor 3. Tenang sangat. Mol dia berapa? 0.03. Bahagikan dengan berapa isi padu dia? 1.2. Okay, tolong kirakan semua. 0.03 bahagi 1.2. Berapa dapat? 0.025. 0.025 unit mol M negatif 3. Okey, so pergi kepada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Siapa ni? Nurin. Okey, Nurin. Ya. Okey. Hitungkan kepekatan dalam unit gram per dm padu bagi asid sulfurik yang mempunyai kemolaran 2 mol dm cube. So daripada molariti, dia kemolaran, dia nak pergi kepada kepekatan. So kali ke bahagi dengan GC molar? Darab. So 2 mol dm padu darabkan dengan asid 98. 28. 9. 98. Okey, so 98 G mol negatif 1. So berapa kamu dapat? 196. 98 kali dengan 2, 196 unit. GdM negatif 3. Okey, GdM negatif 3. Okey, terima kasih Nurin. Okey, pergi kepada soalan nombor 5. Hana. Hanana. Okey, so soalan nombor 5. 1.9 gram MgY2 dilarutkan di dalam 100 cm padu air untuk menghasilkan satu larutan kemolaran 0.2 mol dm cube. Apakah jisim atom relatif Y? So dia nak jisim atom relatif, dia bagi molariti, dia bagi isi padu ini. So bagaimana agak-agak nak cari jawapan ni? Dia nak Y saja. So pertama sekali kamu buat apa agak-agak? Apa yang kamu nak agak-agak kamu nak buat? Dia bagi GC molar. Okay, GC molar. So kamu tahu bahawa nak dapatkan GC apa namanya? GC molar. Dia nak dapatkan untuk kepekatan, nak convert pergi ke kemolaran, bahagikan dengan GC molar. Okey. Kepekatan kamu berapa Hanana? Tolong kirakan. 1.9 bahagi 0.1. Berapa? 19. 19. 19.
GDM negatif 3. Okay. Kemolaran 0.2. So sekarang kita nak dapatkan GC molar. Okey, so daripada kepekatan nak tukar kepada GC molar bahagi. So 19 bahagikan dengan GC molar kita andaikan sebagai X sama dapat 0.2. So nak dapatkan X. Cikgu, X tu apa? GC molar. So 19 bahagikan dengan 0.2. Berapa Hanana? 95. Yeah, good. So ini adalah GC molar dia iaitu gram per mol negatif 1. So dia kata kat sini magnesium dia bagi 24. Dia punya formula Mg Y kuasa 2. Okey, nampak tak? Nampak tak bagaimana nak kira? So maksud dia Mg Y2. So Mg nilai dia 24 tambah Y2 kita tak tahu. Y2 tu maksudnya 2 kalikan dengan Y. Sama dengan 95. Okey, dapatkan cikgu nilai Y Hadana? So 2Y sama dengan 95 tolak 24 bahagi dengan 2. 35.5. 35.5. So 71 sini. So Y sama dengan 35.5. So inilah jisim atom relatif dia. So jisim atom 35.5 gram mol negatif 1. Okay, faham tak Hanana? Hanana? Faham, siapa? Faham? Faham tak? Faham. Okay, mula-mula daripada kepekatan kamu dah ada, kemolaran dah tak ada. So kamu nak tarik GC molar je. So nak dapatkan GC molar kamu andaikan dia sebagai X lah. So 19 bagi dengan X sama dengan 0.2. Okay, kepada siapa-siapa yang masih lagi blur tengok. Kemudian kita dah ada X. Cikgu, X tu apa? GC molar. So selesaikan ini dapatkan nilai X. So dah dapat nilai X, kamu samakan dengan dia punya bagaimana kamu nak tarik jisim atom relatif. So Mg, ini Mg punya tau, 24 ni. Okay, tambah dengan Y2. Y2 tu maksudnya 2 kali dengan Y lah. So 2Y sama dengan 95. So dapatkan nilai Y dulu. So dapatlah jisim atom relatif. So siapa yang dapat jawab soalan ni, TP4 untuk yang kamu. Okay, so dah siap. Okay, semua orang boleh ke? Okey, so kita pergi kepada buku kerja muka surat 127. Okey, buku kerja muka surat 127. Okey, yang ini untuk muka surat 127 sila buatkan. Okey, sila buatkan. Nombor 1 cikgu nak. Okey, nombor 1 cikgu nak Fahira. Fahira nombor 1. Okey, muka surat 127 ya. Nombor 2. Okey, nombor 2 cikgu nak Syazwani. Nombor 3 cikgu nak Danish. Nombor 4 cikgu nak Adam. Okey, 1 minit dia kepada kamu. Okay, yang lain pun kira. Yang lain pun kira ya. Kita semak dengan jawapan kawan kamu. Betul tak kawan kamu tu buat? Okey, dah. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1 tadi Fahira. Okey, Fahira dah dapat soal jawapan. Nombor 1 apa jawapannya?
Bahira, are you with me? No, tak ada. Alisa mesti dah dapat jawab. Alisa, berapa jawapan Alisa? Nombor 1 Alisa. Dia bagi kemolaran larutan natrium hidroksida adalah 2 molar. So, apakah kepekatan larutan tersebut dalam GDM padu? So, dia bagi 2 molar. Daripada molar nak tukar kepada GDM padu. So, kali ke bahagi? So, kalikan dah. So, 2 mol DM padu kalikan dengan jisim atom relatif dia. Jisim molar dia. Jisim molar dia adalah Na 23 tambahkan dengan 16 tambahkan dengan 1. So berapa? Oh, Alisa dia tak ada ni, komputer calculator dia rosak Kalikan dengan 2. So dapat 80 GDM padu. So sini G mol negatif 1. Okey. Nombor 2. Okey, nombor 2 calculate. Okey, hitungkan nombor 2 tadi cikgu kata siapa tadi? Sarah Bukan. Cikgu tulis nama. Syazwani. Syazwani. Mana Syazwani? Okay, nombor 2 apa jawapannya? Macam mana nak kira? Hitungkan kemolaran. Dia ada 2 cara tau. Okay. Cara yang pertama, kamu cari dulu mol untuk kalium hidroksida. Ataupun cara yang kedua, kamu cari dulu kepekatan dalam unit GDM padu, kamu convertkan kepada mol DM padu. So ada 2 cara lah. Okay, pertama, contohnya cikgu nak pakai cara yang pertama. So cikgu cari dulu kepekatan. Okay, cikgu cari dulu kepekatan kalium hidroksida. So nak dapatkan kepekatan dulu. So 14 gram cikgu bahagikan dengan isi padu dia 0.5 DM padu. So 14 bahagikan dengan 0.5. So cikgu akan dapat 28 GDM negatif 3. Okay, dah dapat 28 GDM negatif 3. So cikgu tukarkan untuk jadikan kemolaran. Okay, kemolaran untuk KOH. So 28 GDM padu. Okay, nak tukarkan kepada kemolaran, bahagikan dengan jisim molar. So jisim molar dia adalah 39 tambah 16 tambah 1. So unit dia G mol negatif 1. So berapakah? So 39 tambah 16 tambah 1, 56, 28 bahagi 26. So dapat 0.5 mol DM padu. Okay, so ini antara first step. Ini satu cara. Okay. Cara yang kedua, cara yang kedua kamu juga boleh gunakan, tukarkan dulu, cari dulu, ini first step. Okay. Second step, kamu cari dulu mol untuk KOH. So mol untuk KOH 14 bahagikan dengan 39 tambah 16 tambah 1. So dapatkan mol dulu. So 39 tambah 16 tambah 1 tadi 56. 14 bahagi 56. So kamu akan dapat 0.25 mol. So nak dapatkan molariti, kemolaran. So 0.25 mol bahagikan dengan 0.5 DM padu. So bahagi 0.5 DM padu. So kamu tetap akan dapat jawapan yang sama, iaitu 0.5 mol DM negatif 3. Okey, faham ya? Okey, pergi soalan nombor 3. Okay, hitungkan kemolaran. Okay. Larutan yang disediakan dengan melarutkan 0.5 mol hidrogen klorida dalam air suling untuk menyediakan larutan yang berisi padu 250. So dekat sini dia bagi mol macam biasalah. So 0.5. So soalan nombor 3. 0.5 bahagikan dengan 0.25. So kamu akan dapat 2. So 2 mol DM negatif 3. Betul ke? Okay, 2 mol DM negatif 3. Soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Berapakah jisim natrium hidroksida dalam gram? Okay, yang patut dilarutkan dalam air untuk menyediakan 500 cm padu larutan natrium hidroksida 0.5 mol.
Okey, so sekarang ni dia dah bagi isi padu, dia kirakan berapa bilangan mol dulu. So, kirakan berapa bilangan mol. So, dia bagi isi padu nak dapatkan mol, so N sama dengan MV. So, M kamu adalah 0.5, volume kamu adalah 0.5, so 0.5 kali 0.5 dapat 0.2 mol. 25 mol. So dah dapat bilangan number of mol. So bilangan mol kamu tahu jisim bahagi jisim molar. So nak dapatkan jisim, so mol 0.25 kalikan dengan molariti untuk natrium hidroksida. So natrium hidroksida 23 tambah O16 tambah 1. Okay, so 23 tambah 16 tambah 1. So, kamu akan dapat kalikan 0.25. So, kamu dapat 10. 10 apa? 10 gram. Lah, 4 soalan Cikgu Ziana yang jawab. Cikgu Ziana pandai. Tak nak kawan lah. Umur tak nak jawab. Okay, so kita tengok buku kerja ya. Buku kerja ada yang tertinggal rupanya. Ada yang tertinggal. Cuba kamu tengok soalan page 134. 134. 135, 135 lah untuk bahasa Melayu ya. 136, 137. Yang ini tolong buatkan untuk latihan untuk kita hari ini. Boleh? Cikgu bagi guide lah. Sepatutnya kamu dah buat. Satu lagi. Cikgu nak ingatkan dalam buku kerja. Alisa. Okey ke Alisa? Muka surat 124 dan 125. Yang ini bahasa Melayu lah, 125 tolong buatkan, cikgu dah suruh buatkan. So sepatutnya kamu dah buat ya. So nanti buka sekolah cikgu tahu dah ada. So kita tengok kepada soalan example 135. Cikgu nak ajar satu, yang lain tu kamu tolong buatkan. Kita ada 3 set. Set yang pertama bacaan pH meter. Aina boleh dapat ke Aina? 1, 2, 3, 5. Semua orang boleh dapat ke? Ke cikgu cakap seseorang? Muka surat 135 ya. Yang ini. Yang ini cikgu nak ajar macam mana kamu nak bandingkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Cikgu buat satu, so nanti yang lain kamu buat sendiri. Cikgu buatkan untuk set satu dulu. Asid hidroklorik adalah asid kuat. Kamu tahu HCl adalah asid kuat yang mengion lengkap dalam air. So, asid hidroklorik mengion kepada 0.1 mol DM-3. 0.1 mol DM-3. Yang mana hidrogen ion yang kamu dapat sama 0.1 mol DM-3. Point yang nombor 3. Asid hidroklorik mengion kepada 0.01 mol DM padu hidrogen ion. Ini maksudnya HCl. Bila dia mengion, dia akan dapat hidrogen ion dengan chloride ion. Klorida ion. Yang mana kalau dekat sini 0.1 mol DM padu, so dekat sini pun akan dapat 0.1 mol DM padu. Kemudian kepekatan ion hidrogen dalam asid hidroklorik adalah lebih tinggi daripada yang bermaksud, so kalau dekat sini 0.01, dekat sini pun 0.01. So kamu nampak tak? Kepekatan ion hidrogen lebih tinggi dalam 0.1. So ini bermaksud HCl tadi, hidrogen asid hidroklorik dalam 0.1 kepekatannya lagi tinggi berbanding dengan 0.01. So bila kepekatan ion hidrogen tinggi, maka nilai pH dia akan jadi rendah. Akan jadi rendah. Ingat tu ya. Kepekatan ion hidrogen tinggi, pH akan jadi rendah.
Okay, so kita tengok asid sulfurik sebelah dia. Okay, sebelah dia. Asid sulfurik tu kamu tahu, asid sulfurik H2SO4 dia akan mengion dalam air, dia akan menghasilkan 2 ion hidrogen dan 1 ion sulfate. Okay, nampak tak dia menghasilkan 2 ion? So asid sulfurik ni asid diprotic. Inilah kenapa kita panggil diprotic, sebab dia menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okay, contoh, kalau dekat sini 0.05 mol, so sini kalikan dengan 2. So kamu akan dapat 0.1 mol DM padu. Okay, yang ini okay, asid hidroklorik, asid monoprotic. Okay, kalau asid monoprotic, kalau macam HCl tadi, kalau sini 0.05, sini pun 0.05. So, maka kepekatan ion hidrogen dekat sini 2 kali ganda. Okay, 2 kali ganda. Contoh, kalau HCl, dia akan mengion, dia akan jadi H plus dan Cl minus. Kalau dekat sini 0.05 mol, so ini pun 0.05 mol. So maksudnya kepekatan ion hidrogen di dalam asid sulfurik adalah 2 kali ganda, okay, berbanding dengan asid hidroklorik. Okay. Ini bermaksud nilai pH asid sulfurik adalah lebih rendah. Okay. Kalau kepekatan dia tinggi, maksudnya dia punya kepekatan ion hidrogen dia tinggi, maka nilai pH dia adalah rendah. Ingat tu. Untuk ion hidrogen, kita ada nilai pH macam mana? 7, 1 hingga 7, 7 hingga 14. 7 ni neutral. Okay, 7 hingga 14 ini adalah alkali. Ingat tu ya, alkali. Alkali yang menunjukkan kepekatan ion hidroksida. Okay, untuk yang ini 7 hingga ke bawah, ini adalah asid. Okay, asid ini menunjukkan kepekatan ion hidrogen. Okay, kepekatan. Kalaulah cikgu tuliskan dalam bracket macam ini, bukan bracket macam ni, bracket macam ini menunjukkan kepekatan. Ingat ya, dalam kimia dia ada maksud-maksud dia. Kalau cikgu lukis macam ini, bracket dia petak macam ini menunjukkan kepekatan. Okey, jom kita belajar. Okey, apabila kepekatan ion hidrogen ini tinggi, okey, kepekatan ion hidrogen adalah tinggi, okay, ini bermaksud pH akan jadi rendah. Apabila kepekatan ion hidroksida adalah tinggi, maka pH akan jadi tinggi. Okay, inilah yang kita akan belajar dekat sini. Okay, so kena faham ya. Kamu kena faham dulu konsep yang ini. Okay, sebenarnya cikgu dah hari ni cikgu nak masuk standard solution. Kepekatan tu sama juga, kita nak kira juga. Kita yang itu pun melibatkan N sama dengan MV. Yang mana MV sama dengan MV. M1 V1 sama dengan M2 V2. Okay, nampak tak kesusahan kimia sebenarnya? Okay, daripada yang kamu belajar the simple rumus yang sangat mudah. Sekarang ni kamu akan explore lagi rumus yang deep, very deep. So saya nak ingatkan kamu, knowledge content kena kuat. Okay, so pergi kepada set nombor 3. So set nombor 3 apa beza dia? So yang ini kamu tahu bahawa asid hidroklorik adalah asid kuat. Okay, so bila asid kuat kita dah hafal dah. Oh cikgu, hari tu cikgu dah suruh hafal apa maksud asid kuat. So asid kuat mengion lengkap, full ionized. Okay, dia akan mengion lengkap dalam air. Okay, dia akan menghasilkan kepekatan hidrogen ion yang tinggi. Okay, kalau HCl dekat situ 0.1, okay, saya bagi ya. Kalau kat sini 0.1, maka kepekatan ion hidrogen dia 0.1 mol DM padu. Okay, so asid etonik adalah asid lemah. Okay, mengion separa. Okay, mengion separa. Saya dah suruh kamu hafal kan? Okay, maksud asid pekat, asid kuat, asid lemah. Cikgu dah suruh dah hafal. So inilah yang kamu applykan. Okay, tengok sini betul-betul. Okay, kepekatan asid etanoik CH3COOH mengion separa. Bila dia kata mengion separa, ini bermaksud arrow dia akan ada two-way arrow. Apa maksud two-way arrow? Arrow dia akan jadi ini akan pergi ke ion, ion pula akan pergi ke molekul. Okey. Ini
molekul pergi ke ion, ion pergi ke molekul. Ini yang kita panggil dia akan mengion secara lengkap. Okey, so kepekatan ion hidrogen dekat sini, okey, untuk asid hidroklorik adalah lebih tinggi, okey, berbanding asid ektanoid. Okey, so nilai pH untuk asid hidroklorik pada 0.1 adalah lebih rendah. Yang inilah cikgu cakap. Tak ada apa yang susah pun dekat dalam sini. Okey, so kena ingat ya. Okay, kena ingat betul-betul. Okay, so nanti tolong buatkan muka surat 136. Okay, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okay, ada apa-apa soalan tak Alisa? Tak ada. Okay, nanti belikan kalkulator ya Alisa. Okay. Ni Saya lupa buka mic. tahu kau tak dengar suara kau macam orang bisu. Ada juga macam ni kan. Okay, so nanti kita akan belajar mengenai larutan piawai. Okay, larutan piawai ni dia tak banyak, dia hanya sedikit, so cikgu minta untuk kamu untuk buat sedikit nota lah sebelum kita akan masuk untuk larutan piawai. Okay, boleh ya. So nota sedikit yang mana kita akan buat sedikit latihan lah dekat sini. So dia punya calculation dia tak jauh lah macam yang tadi. Cuma dia hanyalah mengenai bagaimana stock solution. Apa tu cikgu stock solution? Kau tahu tak kenapa, macam mana pembantu makmal dia buatkan? Cikgu Ziana hari ni nak 0.5 molar je larutan HCl Wak. Tolong Wak buatkan Wak. Contoh. Bagaimana Wak nak buat? So inilah yang dia belajar. Inilah tugas pembantu makmal yang mana dia akan menyediakan larutan ikut kepada kepekatan yang cikgu nak. Okay. So sebenarnya larutan piawai ni apa? Okay. Larutan piawai ni, apabila, jom kita tengok apakah maksud larutan piawai. So larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui. Contoh cikgu Ziana nak hari ni kepekatan dia 0.1. So nanti Wak akan buatkanlah 0.1. Okay. So kalau boleh tulis tajuk ini 6.6 larutan piawai. Okay. Kemudian tuliskan ini maksud dulu. Okay. Larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Okey, so dalam ini punya bab eksperimen dah banyak. Bab ni memang banyak eksperimen. Dalam ini pun dah ada 2 eksperimen. Okey, yang pertama, tengok dia punya aktiviti. Okey, yang aktiviti dia ada natrium karbonat, nilai dia 1 molar. Okey, dia nak sediakan 250 cm padu larutan piawai natrium karbonat 1 molar. Okey, macam mana dia nak sediakan 250 cm padu? Saya nak isi padu ini Wak, natrium karbonat 250 cm padu. Contoh saya cakap apa pembantu makmal. So macam mana dia nak sediakan? Adakah kamu tahu? Okey, adakah kamu tahu bahawa larutan natrium karbonat tu adalah dalam keadaan pepejal? Okey, sebab itu kita kena kirakan dulu jisim dia berapa. Okey, tentukan jisim dia berapa. Okey, nak tentukan jisim dia masukkan dalam rumus ini. Okey, dah belajar kan rumus tadi. So N sama dengan MV bahagi 1000. So N sama dengan M. Kamu nak 1 molar kali dengan V. Kaya nak 0.25. Cikgu, mana cikgu dapat 0.25 daripada sini? Okey, bahagikan dengan 1000. So, kirakan kalkulator. Sorry, tak payahlah bahagi dengan 1000 sebabnya kita dah tukar kepada 0.25 mah. So 1 kalikan dengan 0.25 saja. So kamu akan dapat 0.25 mol. Okey, dah dapat mol. Okey, dah dapat mol. Okey, timbangkan jisim yang telah ditentukan. Cikgu, macam mana cikgu nak tentukan jisim? Okey, daripada mol macam mana nak tukar kepada jisim? So mol nak tukar kepada jisim, mol sama dengan jisim bahagikan dengan apa? Jisim. Ingat tak jisim? Molar. Jisim molar. Okay, jisim molar. So jisim kamu, mol kamu 0.25 bahagi jisim molar natrium karbonat. Natrium, alamak tak ada tu lah. Natrium apa natrium? Buku kerja belakang sekali. 23. So 23 tambahkan dengan NaC. C, karbon. Karbon berapa? 12 kan?
12 tambah CO3. 16 kali 3. So kita nak dapatkan jisim. So berapakah jisim yang akan kamu dapatkan? Kalkulator please. 16 kali 3 tambah 12 tambah 23. 83 kali 0.25. So kamu perlukan 20.75 gram natrium karbonat. So timbanglah. So kamu pun pergilah penimbang. Timbangkan 20.75 gram. Timbang. Okay, lepas tu kamu masukkan air 100 cm padu dalam air suling ke dalam yang kamu nak timbang tadi. Okay, natrium karbonat. Okay, kacau. So pindahkan larutan tu ke dalam 250. Sebab kita nak sediakan 250. Cikgu, tapi kenapa cikgu buat ini 100? Sebab ini kamu nak larutkan dia dulu. Kamu nak larutkan dia dulu. Kamu nak larutkan natrium karbonat yang dalam keadaan pepejal tadi. So kamu masukkan dalam air 100. Dah kamu kacau, kamu masukkan dalam volumetric flask. Cikgu, ke dalam volumetric tu macam mana? Macam ini. Yang ni. Dah kacau, cikgu masukkan ke dalam volumetric ni, dia punya isi padu adalah 250. Tadi 100 kan? Masukkan dalam 100, so tambah lagi air suling sampai tanda senggatan ni 250. Okay, dah tambah 250, kemudian kamu bilas dengan air suling yang bika yang tadi kamu kacau yang ni kan? Bika ni yang dah kamu larutkan air tadi, kamu bilas dengan air suling lagi sekali. Masukkan lagi air, ditambah kat sini, barulah kamu tambahkan distill water, air suling sampai senggatan dia 250. Okay. Kemudian kamu nak buat apa? Okay. Alihkan corong turas dengan menggunakan benda tambahkan air suling. Okay. Yang ini bukan senang tau nak letakkan air suling kat sini. So dah sampai air suling dah senggatan nak dekat-dekat sikit, ambil air suling, guna penitis sehinggalah tanda senggatan. So dapatlah kamu, inilah larutan kamu tadi. Larutan apa cikgu? Larutan natrium karbonat yang mana dia punya isi padu 250 isi padu. Faham tak macam mana nak cari? Lepas ni kamu sendiri yang tolong sediakan larutan natrium karbonat 1 mol. Dah dapat 1 mol ni pula, okay, dah dapat yang ini. So dah dapat yang ini, kita, Ali tadi datang tapi Ali dia keluar masuk. Sian Ali. Okay. Okay, sorry ya. Okay, so cikgu nak cairkan dia pula. Macam mana cikgu nak cairkan dia pula? Okay, daripada sini contohnya tadi natrium karbonat tadi kan. Okay, natrium karbonat tadi, okay, ini larutan pekat 1 mol. So kita nak cairkan dia. Bila kita cairkan dia, okay, kita akan mengubah kepekatan. Kepekatan dia akan berubah sebab dia dah cair. Bila dah cair, berubahlah kepekatan. Tapi bilangan mol zat terlarut. Contoh. Okay, tadi cikgu kata air kopi. Okay, air kopi yang pertama cikgu letakkan 2 sudu. Okay, cawan yang kedua cikgu letakkan 5 sudu. Tapi isi padu dia tetap sama. Yang itu 100 cm padu, satu pun 100 cm padu. Kemudian cikgu tambahkan lagi air. Yang dalam 5 sudu tadi cikgu tambahkan air. Kopi akan jadi cair. Betul? Kopi akan jadi cair. Bila kopi akan jadi cair tapi zat terlarut kopi tu sama tak? Ya, sama. Kamu tak tambah apa. Kamu hanya mencairkan dia sahaja. Okay, so kamu mencairkan dia sahaja. So nak cairkan sahaja, kamu gunalah rumus ini. N1 sama dengan N2 iaitu M1 V1 sama dengan M2 V2. Salin ini saja. Okay, boleh ya? So kalau rajin nanti ambil photostat, kau photostat yang gambar ni. Kalau tak rajin photostat, kau salin. Kalau tak ada salin, tak payah. Kau tu letak macam link lah QR code. Kau kan hebat. Okey, tapi susah QR code kan. So ini adalah macam mana larutan yang pekat kita nak cairkan. Guna je rumus ni. M1 V1 sama dengan M2 V2. Okay, dah settle. So, tengok sini ya. Okay, contoh. Okay.
kamu nak sediakan 500 cm padu larutan cuprum sulfate. Okey, dia 0.1 molar daripada stock solution. Yang kamu buat tadi tu stock solution lah yang ini. Yang ini kamu buat larutan stock solution. Okey, nak buat stock solution, kamu nak ambil tu, kamu nak ambil berapa banyak? So, daripada stock solution dia adalah 2 molar. So, ini stock solution, kamu letakkan untuk nilai 1, M1. So, kamu nak berapa volume daripada stock solution daripada kelalang flask tadi, kamu nak ambil berapa banyak? Tapi kamu tahu dah, kamu nak sediakan 0.1 molar, volume dia sebanyak 500. Masukkan je dalam rumus ni. So, kau masukkan stock solution 2 molar, okay, masukkan nilai molarity, masukkan nilai isi padu. Kemudian bila kamu kalikan dia, bahagikan dia, so kamu akan dapat isi padu. So, isi padu daripada stock solution, daripada kelalang volumetric tadi, kamu hanya ambil 25 je. So, nanti bagaimana konsep untuk pencairan, jom kita belajar macam mana nak buat pencairan. Okey. Tadi cikgu dah kata, cikgu dah kata ini stock solution kamu ya, yang tadi, yang daripada natrium karbonat 1 molar tadi. Okay, yang ini adalah 1 molar ya. Yang ini 1.0 molar ya. Ini stock solution yang atas tadi kamu buat. So, kamu ambil sebanyak, berapa isi padu yang kamu nak. Yang ini kamu tengok, jom kita kira sama-sama. Dia nak sediakan 100 cm padu larutan piawai natrium karbonat 0.2 mol. Okey, so kamu gunalah M1 V1 sama dengan M2 V2. So, kemeluruhan yang kamu nak guna adalah 1 molar. Kalikan dengan V. V ini dah nak berapa banyak isi padu larutan yang perlu kamu pipetkan. So, kamu nak sediakan berapa kepekatan dia? Yang kamu nak sediakan kepekatan adalah 0.2 molar. So, berapa isi padu yang kamu nak sediakan? Kamu nak sediakan 100. 100 cm padu. So, 100 cm padu. Cikgu, nak tukar tak dulu DM padu? Boleh. Ini kamu nak tukar DM padu, kamu kena tukar juga ini DM padu. Okey? Kalau cikgu tadi CM padu, cikgu pun nak kena jadikan CM padu. So, kena samalah. Okey. So, contohnya cikgu nak tukar. Okey, contohnya cikgu tak nak ni, cikgu nak pakai 0.1. Okey, 100 ni tukar kepada DM padu ya. Okey. Kemudian nak dapatkan V1, tolong kirakan. 0.2 kalikan 0.1. So, cikgu nak kena ada 0.02 DM padu. Ataupun 20 cm padu. Okay, 20 cm padu. So, maksudnya cikgu kena pipetkan sebanyak 20 cm padu. So, cikgu kena ambil daripada stock solution tadi 20 cm padu, masukkan dalam satu kelalang volumetric. So, masukkan, macam tadi punya step, kelalang volumetric ni cikgu kena sediakan kelalang volumetric yang berisi padu 100 cm. Sebab cikgu nak sediakan 100 cm padu. So, masukkan air suling. So, dah sampai nak dekat senggatan tadi tu, letakkan air suling, pakai penitis, baru kamu goncangkan. So, dapatlah kamu yang mana isi padu daripada 1 mol tadi, 1 molar tadi, kamu dah jadikan dia 0.2 molar. Okay, dah siap. Okay, dah siap. Okay, so itu sahaja. Okay. Macam mana? Okay, macam mana kalau contoh soalan? Okay, contoh soalan ni tak lari banyak lah. So, yang ini kalau kamu tengok sebelum pencairan, okay, kamu tengok sini, rajah 6.3 menunjukkan 75 cm padu, asid nitrik 2 molar DM cube yang dicairkan jadi X molar. Kita nak tahu berapa X molar ni. So, dia kata hitungkan nilai X. Berapa isi padu ni? So, kamu dah tahu. Okay, kamu tahu. So, 75 tambahkan dengan 25. So, berapa isi padu dia jadi? So, dia akan jadi isi padu dia 100. So, sebelum pencairan isi padu dia adalah 100. Okay, so X molar. So, kamu tak tahu berapakah dia punya isi padu, kepekatan dia. So, nilai yang asal dia adalah 75. So, isi padu yang asal adalah 75. So, kamu punya kepekatan adalah 2 molar. So, masukkan rumus
M1 V1 sama dengan M2 V2. So kamu tahu M1 kamu adalah 2 molar. Kamu tahu volume kamu, isi padu kamu adalah 75. Okay, so kamu nak dapatkan berapa molar untuk M2. So V kamu tahu bahawa kamu nak sediakan 100. Cikgu, mana cikgu tahu 100? Yang ini? 25 tambah 75? Okay, so nak dapatkan nilai X dia adalah masukkan dalam rumus. So kamu akan dapat 1.5 mol DM padu. Okay, dah dapat ni. Okay, dah dapat ini, inilah. Okay, inilah berapakah lepas pencairan, berapakah dia punya kepekatan. Okay, so soalan yang ini pula. Okay, soalan ini contoh 13 ini pula, dia adalah berkenaan dengan dia kata tentukan isi padu larutan HCl yang perlu dipipetkan berapa banyak. Okay, yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah kelalangkun bernilai 250 untuk menghasilkan 0.2. Maksudnya dia nak V2 dia adalah 250. M1 V1 sama dengan M2 V2. So V2 dia 250. Okay, 250. Cikgu nak tukar kat V. Tak apa, tak payah tukar pun tak apa. Kena dua-dua kena selari lah. Okay, M dia berapa? M dia nak 0.2. Kepekatan nak 0.2. So M1 V1 tahu? M1 kita tahu. M1 adalah 2. V tahu? V tak tahu sebab tu itulah dia punya V1. So nak dapatkan V1, so kamu kena ambil daripada stok solution ni 25 cm padu je untuk kamu jadikan cecair sebanyak 250 yang berkepekatan sebanyak 0.2 molar. Itu sahaja. Okey? Itu sahaja untuk soalan hari ini. So untuk waktu tutorial, tolong siapkan ada 8 soalan. Okey. Aktiviti 6.9 1 2 3 4. Uji kendiri 6.6 1 2 3 4. Soalan ini soalan aras rendah sahaja untuk aktiviti ni. Okey, yang ini adalah kalau dia tunjukkan gambar otak tu maksudnya dia susah sikit lah. Tapi bagi saya tak ada susah sangat. Okay, cuba dulu. So nanti kita akan tolong snap gambar dan bagi dekat cikgu. Okay. So itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Weh, confirm dia dah lama dah penat dah tu.